Assalamualaikum. Hari ini kita nak bercerita tentang pengiraan faktor kuasa. Okey, jadi pertama sekali dia mesti ada insiden lah kan. Mesti ada berlaku satu kes yang menyebabkan kejatuhan power factor. Kalau tak jatuh power factor, buat apa kita nak repair kita punya power factor kan? Okey. Jadi power factor tu, katakan kita tengok dekat meter power factor kita tu, power factor kita adalah 0.85. Okay. 0.85 power factor yang sekarang ni lah, yang kejadian terjadi ni, yang perkara yang terjadi ni adalah ke power factor kita 0.85. Jadi kita nak repair kita punya power factor tu, kita nak jadikan dia 0.95. Ini target kita lah. Ini yang sedia ada. Okey. Pertama sekali kita kena kira kita punya beban. Kita kena tahu load kita dalam kilowatt lah. Katakan kita ada 10 biji motor. 10 biji motor yang masing-masing bernilai 10 horsepower. Okey, jadi kita kena convert kepada watt dulu. Okey, kita kena convert pada watt. 1 horsepower sama dengan 746 watt. Okey, jadi 10 biji motor, jadi 10 horsepower motor adalah 7460 watt. Dan apabila dikalikan dengan 10 biji, dia jadi 74600 watt. Okey. Jadi total kilowatt dia, W total adalah sebanyak 74600 watt, ataupun bersamaan dengan 74.6 kilowatt. Okey. Clear Okey. Jadi dari situ kita tahu dah kita punya watt. Kalau kita plotkan kita punya segitiga kuasa ni, kita buat macam ni. Kita dah tahu dah kita punya watt kita iaitu 74.6 kilowatt. Okay. Power factor kita dah tahu 0.85. Yang ni VA ni, KVA ni kita abaikan sebab ini adalah bahagian pembekalan, bekal yang nak bagi kat kita. Okey, yang kita nak tahu ni VAR kita ni. VAR kita berapa, kita punya VAR semasa, iaitu VAR yang terhasil daripada kita punya beban 10 horsepower, 10 biji motor tadi, dengan berapa VAR kita yang kita kena counter dengan kapasitor kita, kapasitor bank kita. Kita nak kena bagi berapa VAR. Okay, so kita berbalik pada kita punya ni. Bila power factor ni, dia menyatakan power factor ianya dalam cos theta. Okay, jadi kita kena dapatkan sudut tu dulu. Kita convert pada sudut. Yang ni kita tulis cos. Lepas tu kita convert pada sudut. Seterusnya kita convertkan kepada tan. Jadi saya cerita kenapa kita kena convert pada tan. Okay, so kita convert pada sudut dulu. Shift cos, dia jadi cos inverse. Okay, 0.85 sama dengan 31.788. Okey, kita tulis ni 31.788 degree. Okey, sudut dia lah. Kalau 0.5 yang kita target ni pula, berapa dia punya sudut dia? Kita kena tekan sama juga, shift cos 0.95. Kita akan dapat ni sudut dia. Ni sudut dia 18.19. Tak nampak? 18.194. Degree. Okey, nampak? Okey, jadi sudut
pada asalnya sudut dia 31.788 sudut kat sini sudut theta dia. Okey. 31.788. Tiga 31.788 degree. Okey. Jadi kita punya segitiga kedua kita yang target kita lah yang kita target tu akan jadi macam ni pula. Dia akan jadi lebih rendah. Iaitu sebanyak 18.194 degree. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini target kita. Okey. Watt sama, kilowatt tetap sama sebab ini adalah beban yang kita kena pakai. And so kilowatt ni tetap sama. Yang akan berbeza adalah ketinggian VAR ni. VAR ni, ketinggian dia ni perlu diubah. Okey, perlu diubah. Sebab makin tinggi kita punya VAR, makin besarlah sudut kita. Okey. So kalau VAR tu kita rendahkan sikit, sudut dia boleh jadi rendah lagi lah. Sudut dia boleh jadi lebih kecil. Itu 18.194. Okey. Kenapa kita kena tukatan? Sebab dulu kita ada belajar segitiga kan. Okey. Kalau cos ni, cos kalau saya hafal sebelah per hipotenus. Kalau tan pula tentu tak susah. Tentang per sebelah. Okey, sebelah dengan hipotenus. Okey. Ni sebelah, ni sudut kat sini. Ni sebelah, ni hipotenus. Kita tak nak tahu pasal hipotenus. Hipotenus ni kita tak nak tahu. Hipotenus ni kita tak nak tahu sebab kita cuma nak gunakan kita nak tahu cuma VAR iaitu tentang. So yang ni ada sebelah dengan hipotenus. Sebelah tu okey lah, kita memang pakai 74.6 kilowatt. Okey, tapi yang hipotenus ni tak perlu. Okey, ini untuk kita cari VA. Kalau nak cari VA boleh pakai cos lah. Okey, tapi yang kita risaukan sekarang adalah VAR dia. VAR dia untuk berapa kapasitor yang kita nak cover pada kita punya beban inductance kita ni. Okey, jadi kita ambil tentang dengan sebelah. Rumus yang ada tentang dengan sebelah adalah tan. Okey, ni tentang VAR. Ni sebelah. Okey, dah betul lah tu kita nak cari VAR. Kita akan gunakan maklumat tan dan kita akan gunakan maklumat kilowatt kita. Okey, kita convert balik pada tan. Okey, tadi kita dapat sudut 31.788. Kita tukarkan kepada tan. Nak tukar pada dia tekan tan 31.788. Kita akan dapat nilai dia 0.619. Okay. 0.619. Ini dalam tan Ini dalam tan. Okey. Untuk yang target kita pula iaitu target sudut kita 18.194, kita tekan tan 18.194. Kita akan dapat nilai tan dia adalah sebanyak 0.328. Okey, 0.328. Okey, ni target kita lah, target tan kita. Okey, jadi dah dapat nilai tan, kita boleh tukarkan pada VAR lah, kita boleh dapat nilai VAR kita. Okey, kita nak cari VAR kita. Kita nak cek kVAR. Kita dah tukar dia pada, sebab kita dah nyatakan sebagai kilowatt, kita akan tukar dia pada kVAR. Okey, kVAR. Sudut tan kVAR. Okey, kVAR. Nak dapat kVAR dia, kita kena masukkan dalam rumus lah. Rumus ni lah tadi, tan ni. Nilai tan sama dengan tentang iaitu VAR, kVAR bagi dengan KW sebelah KW. Okey, jadi kita masukkan nilai dia. Tan dia kita pakai sebanyak yang asal lah, 0.619 ni.
0.619 sama dengan kVAR tak tahu bagi dengan 74.6 kilowatt. Okey, nak dapat kVAR, yang ni kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya nampak tak? Okey. 0.619 darab dengan 74.6 akan dapat kVAR. Apa lagi kita darab 0.619 darab dengan 74.6 sama dengan 46.17 kilovar. kVAR. Okey. Seterusnya yang target kita pula, target kita kVAR yang seterusnya untuk dapatkan power factor 0.95 adalah kita kena sama juga masuk dalam rumus. Kita punya tan adalah 0.328 sama dengan kVAR tak tahu, kVAR nombor 2 kelas kVAR nombor 2 ni kita tak tahu. Okey. Jadi yang ni pula sama juga, nilai beban kita 74.6 kilowatt. Okey. Pindahkan 74.6 ni ke kiri, kita akan dapat 0.328 darab dengan 74.6 sama dengan kVAR 2. Okey. Ini tadi kVAR 1. kVAR 1. Okey. Darab 0.328 darab dengan 74.6. Dapat nilai dia 24.468. 24.468. Okey. Sekarang kita dah dapat dah semua maklumat yang kita nak. Okey. So kita dah tahu dah. Kita punya kVAR semasa adalah sebanyak 46.17 kVAR. Okey. Tapi kVAR target kita pula adalah sebanyak 24.468 kVAR. Okey. Jadi macam mana daripada yang ni nak turun kepada yang ni? Daripada yang ini nak turun kepada yang ini. Okey, nak rendahkan kVAR dia. Rendah kVAR, rendahlah nilai sudut dia. Okey. Rendah lagi lah nilai sudut dia. Itu adalah datangkan power factor yang lebih baik lah. Okey. Jadi caranya tolakkan kVAR 1 tolak kVAR 2. Kita akan dapat nilai capacitor bank kita. Okay, kita akan dapat nilai capacitor bank kita lah. So, kita boleh tolakkan, iaitu 46.17 tolak dengan 24.468. Kita akan dapat nilai 21.702. 21.702. Kita akan dapat 21.702 kVAR. Okey. Jadi inilah nilai capacitor bank yang kita kena sediakan. Nilai cap bank yang kita kena sediakan. Okay, kita akan ada prosedur dia lah. Kita kena mula daripada kecil, ambil yang kecil dulu, kecil-kecil, dan naik ke besar supaya step tu boleh masuk yang kecil dulu, lepas tu step tu masuk yang besar. Okay, itu kita boleh cover dalam tajuk lain lah. Tapi sekarang kita dah tahu nilai cap bank kita, so kita boleh counter kat sini lah. Ini yang semasa 46.17. Kita lukis lain lah. Semasa ni adalah 46.17
Okey. Itu daripada sini ke sini. Okey. Jadi yang target kita adalah 24.468. Ini target kita. Ke sini adalah 24.468. Jadi 21.702. Jadi lebihan ni 21.702 ni, KVAR ni adalah nilai cap bank kita. Okay, itulah kaedah penyelesaian dia. Berapa capacitor bank, nilai capacitor bank yang kita perlu beli, kita perlu sediakanlah, kita perlu buat pasangan. Okey. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Harap bermanfaat. Harap bermanfaat lah. Okey. Kalau ada apa-apa tajuk yang nak suruh saya cover dalam video-video yang akan datang, boleh tuliskan dekat komen lah. Boleh komen kat video ni apa tajuk yang nak saya cover pada masa akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum.